Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilat solat, hadis ke-6. Diriwayatkan daripada Hazrat Huzaifah radhiyallahu anhu katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sesuatu kesulitan, baginda segera mengerjakan solat. Diriwayatkan daripada Hazrat Huzaifah radhiyallahu anhu katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sesuatu kesulitan, baginda segera mengerjakan solat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Keterangan: solat adalah satu rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, bersegera mengerjakan solat semasa menghadapi sebarang kesusahan adalah seumpama bersegera mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila rahmat Allah Subhanahu wa taala datang sebagai pembantu dan penolong, maka tidak mungkin kesusahan itu akan berterusan lagi. Perkara ini terdapat dalam banyak hadis dengan berbagai-bagai riwayat. Amalan ini terdapat dalam kehidupan para sahabat yang mengikuti setiap jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, apabila angin bertiup kencang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera ke masjid dan tidak akan keluar sehingga angin itu berhenti. Begitu juga semasa gerhana matahari atau gerhana bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan solat. Hazrat Zuhaib radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa para nabi yang dahulu pun melakukan amalan yang sedemikian. Sekiranya mereka menghadapi sebarang kesusahan, mereka akan bersegera mengerjakan solat. Semasa dalam satu perjalanan, Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah menerima berita bahawa anaknya telah meninggal dunia. Beliau pun turun dari untanya dan mengerjakan solat 2 rakaat. Kemudian beliau membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seraya berkata, saya telah melaksanakan perkara seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau membaca ayat suci Al-Quran, Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan pohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Satu lagi kisah yang hampir sama telah diriwayatkan semasa Hazrat Abdullah Abbas radhiyallahu anhu dalam satu perjalanan. Beliau telah menerima berita kematian saudaranya yang bernama Kutum. Beliau pun turun dari untanya dan mengerjakan solat 2 rakaat di tepi jalan. Beliau duduk dalam keadaan tahiyat begitu lama sambil membaca doa. Setelah selesai bersolat, beliau pun bangun dan menunggangi untanya sambil membaca ayat suci Al-Quran, Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan pohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan solat. Dan sesungguhnya solat amalan berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat ke-45. Penerangan secara terperinci tentang khusyuk akan diberikan dalam bab ketiga. Satu lagi kisah tentang Hazrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, iaitu setelah dia menerima berita kematian salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun terus sujud. Apabila ditanya sebab beliau berbuat demikian, beliau menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kami bahawa apabila menghadapi sesuatu bencana, maka hendaklah kamu sujud, yakni mengerjakan solat. Apakah lagi bencana yang lebih besar daripada peristiwa kematian Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Semasa Hazrat Ubadah radhiyallahu anhu hampir meninggal dunia, beliau telah berpesan kepada mereka yang berada di sampingnya, saya melarang kamu semua daripada menangisi kematianku. Setelah aku meninggal dunia, maka setiap orang pergilah mengambil wuduk dengan sempurna dan mematuhi adab-adab wuduk. Kemudian pergilah ke masjid, mohonlah keampunan untukku dan dirikanlah solat kerana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan pohonlah pertolongan dengan sabar dan solat. Selepas itu masukkan aku ke dalam liang kubur. Pada suatu ketika Hazrat Abdul Rahman radhiyallahu anhu
suami kepada Hazrat Ummi Kulthum radhiyallahu anha sakit tenat dan tidak sedarkan diri, sehingga ramai yang menyangka beliau sudah meninggal dunia. Hazrat Ummi Kulthum radhiyallahu anha pun bangun, lalu mendirikan solat. Setelah beliau selesai solat, Hazrat Abdul Rahman radhiyallahu pun sedar kembali. Hazrat Abdul Rahman radhiyallahu telah bertanya kepada orang ramai, adakah keadaan saya tadi seperti seorang yang telah mati? Orang ramai menjawab, ya. Lalu beliau menceritakan, dua malaikat telah datang dan berkata kepada saya, ayuh ke Mahkamah Ahkamul Hakimin untuk mendapat keputusan tentang dirimu. Semasa mereka pergi membawa saya, datang malaikat yang ketiga, lalu berkata kepada kedua-dua malaikat tadi, pergilah dari sini. Beliau ini ialah antara orang yang telah ditakdirkan sebagai seorang yang bertuah semenjak dari dalam perut ibunya lagi. Anak-anaknya masih memerlukan banyak manfaat daripadanya. Selepas peristiwa ini, Hazrat Abdul Rahman radhiyallahu hidup selama sebulan dan barulah beliau meninggal dunia. Hazrat Nadir rahmatullahi menceritakan bahawa pada satu ketika kegelapan telah berlaku pada waktu siang hari. Saya berlari menuju kepada Hazrat Anas radhiyallahu lalu bertanya, adakah keadaan seperti ini pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, semoga dilindungi oleh Allah. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila raja angin mulai bertiup kencang, kami semua akan berlari ke masjid, takut-takut kiamat telah tiba. Hazrat Abdullah bin Salam radhiyallahu berkata, sekiranya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa sebarang kesempitan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan mereka mendirikan solat dan akan membaca ayat yang berikut. Wa'mur ahlaka bis-salati wastaghfir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan solat, dan hendaklah engkau tekun bersabar mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki daripada kamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Surah Taha ayat yang ke-132. Dalam sebuah hadis disebutkan bahawa apabila seseorang itu menghendaki sesuatu hajat, sama ada hajat duniawi atau ukhrawi yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala atau manusia, hendaklah dia mengambil wuduk dengan sempurna, mendirikan solat 2 rakaat, kemudian memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu hendaklah membaca doa berikut, insya-Allah hajatnya pasti akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa tersebut ialah La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka mujiba li rahmatika azaima maghfiratika wal ghanimah min kulli birri was salamati min kulli ismi la tad'i dhanba illa ghafartah wa la hamma illa farajtah wa la hajatan ihya laka rida illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Hazrat Wahab bin Mudabih rahmatullahi berkata bahawa melalui solat segala hajat dapat dipohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya orang dahulu menghadapi sebarang kesulitan, mereka akan bersegera mengerjakan solat. Adalah diceritakan bahawa di Kufah terdapat seorang pemikul barang yang sangat dipercayai oleh orang ramai kerana sifat amanahnya. Dia juga menghantar barang-barang bernilai dan wang para peniaga. Pada satu ketika semasa dalam perjalanan, dia telah bertemu dengan seorang lelaki. Lelaki itu bertanya, ke mana kamu hendak pergi? Ya pemikul barang, ke bandar sekian. Lantas lelaki itu berkata, saya juga hendak ke sana. Sekiranya saya boleh berjalan kaki, saya sanggup berjalan bersama kamu. Bolehkah saya mendunggangi kedai kamu dengan bayaran 1 dinar? Pemikul barang itu bersetuju. Lalu lelaki itu pun mendunggangi kedainya. Dalam perjalanan tersebut, mereka tiba di satu simpang. Lelaki itu bertanya,
jalan manakah yang akan kamu lalui? Jawab pemikul barang, melalui jalan besar. Lelaki itu berkata, jalan yang satu lagi lebih dekat serta terdapat banyak rumput subur dan boleh dijadikan makanan untuk binatang tunggangan ini. Pemikul barang itu berkata, saya tidak tahu tentang jalan itu. Lelaki itu berkata, saya selalu melalui jalan itu. Pemikul barang berkata, baiklah, kita ikut jalan itu. Setelah berjalan beberapa lama, mereka pun tiba ke penghujung jalan di suatu hutan yang menakutkan. Di hutan itu terdapat banyak mayat yang bergelimpangan. Lelaki tersebut turun dari keldai sambil mengeluarkan pisau dengan niat untuk membunuh pemikul barang itu. Pemikul barang itu berkata, jangan buat begini. Ambillah keldai dan semua barang saya. Kerana itulah tujuanmu. Tapi janganlah bunuh saya. Dia tidak mempedulikan rayuan pemikul barang itu. Sebaliknya telah bersumpah sambil berkata, mula-mula aku akan membunuh kamu. Selepas itu barulah aku akan mengambil semua barang ini. Pemikul barang itu merayu dengan penuh rendah diri. Tapi semua rayuannya itu tidak diterima oleh lelaki zalim itu. Pemikul barang itu berkata, baiklah, berilah saya peluang untuk bersolah 2 rakaat untuk kalian terakhir. Lelaki itu setuju dengan permintaannya sambil ketawa dan berkata, cepatlah bersolah. Mayat-mayat ini pun pernah membuat permintaan sama, tetapi solah mereka tidak memberi apa-apa faedah. Lalu pemikul barang itu mendirikan solah. Lepas membaca surah Al-Fatihah, dia tidak dapat mengingat sebarang surah pun. Sementara itu, lelaki yang zalim itu menggesanya berkali-kali supaya cepat menyudahkan solahnya. Tidak semena-mena lidahnya menyebut ayat berikut. Amman yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah yang memperkenankan dengan memberi pertolongan permohonan mereka yang dizalimi semasa memohon kepadanya dan menghapuskan kesusahan. Surah An-Naml ayat ke-62. Sambil membaca ayat ini, dia menangis. Tiba-tiba muncul seorang yang berkuda memakai topi besi yang bersinar-sinar. Dia terus menikam lelaki zalim itu dengan lembing. Api bernyala-nyala keluar di tempat lelaki zalim itu mati. Si pemikul barang sedang bersolah terus sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah selesai solah, dia berlari ke arah penunggang kuda tersebut dan bertanya, demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, beritahulah saya siapakah Tuan dan bagaimana Tuan boleh datang ke sini. Orang itu menjawab, saya adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman, amman yujibul muttar, yakni hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang menyahut seruan orang yang dizalimi. Sekarang kamu telah selamat dan pergilah ke mana-mana sahaja yang kamu suka. Setelah memberitahu sedemikian, dia pun pergi. Sesungguhnya solah adalah suatu amalan begitu bernilai dan amatlah besar manfaatnya. Selain mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, solah juga menjadi sebab kita terselamat daripada kesusahan di dunia dan memperolehi keteraman jiwa. Ibnu Sirin rahmatullahi berkata, sekiranya aku diberi pilihan antara memasuki syurga dengan mendirikan 2 rakaat solah, maka solahlah yang akan menjadi pilihanku. Kerana masuk ke syurga adalah semata-mata untuk kesukaanku. Sementara 2 rakaat solah pula untuk keredaan Tuhanku. Rasulullah SAW telah bersabda, patutlah dikagumi seorang Islam yang ringan bebanan hidupnya. Tiada bebanan yang banyak daripada ahli keluarganya, mempunyai banyak masa lapang untuk mendirikan solah, sabar menjalani hidupnya dengan sekadar mencukupi keperluan, mengerjakan amal ibadah dengan baik, tidak dikenali ramai, meninggal dunia ketika usia muda, tidak banyak meninggalkan hati pusaka, dan tidak ramai orang yang menangisi kematiannya. Dinyatakan dalam sebuah hadis, banyakkanlah mengerjakan solat sunat di rumah-rumah kamu. Solah akan menambahkan kebaikan dalam rumahmu. Hadis ke-7. Diriwayatkan daripada Hazrat Abu Muslim Taghlibi radhiyallahu katanya, saya menemui Hazrat Abu Umamah radhiyallahu semasa beliau berada di dalam masjid. Saya bertanya kepadanya,
Wahai Abu Umamah, sesungguhnya seorang lelaki telah memberitahu kepada saya bahawa Tuhan telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil wuduk dengan sempurna, membasuh kedua-dua tangannya dan mukanya, serta menyapu kepala dan kedua-dua telinganya, kemudian dia mendirikan solat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan segala dosanya yang telah dilakukan oleh kedua-dua kakinya bergerak ke arah melakukan maksiat, kedua-dua tangannya yang digunakan untuk berbuat maksiat, kedua-dua telinganya yang mendengar berita-berita maksiat, kedua-dua matanya yang melihat maksiat, dan maksiat dilakukan oleh hatinya pada hari itu. Hazrat Abu Umamah radhiyallahu anhu menjawab, demi Allah, saya telah mendengar sabda ini berkali-kali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Keterangan. Perkara yang sama juga telah diriwayatkan oleh ramai sahabat radhiyallahu anhum yang lain. Hazrat Utsman radhiyallahu, Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu, Hazrat Anas radhiyallahu, Hazrat Abdullah bin Nabihi radhiyallahu, Hazrat Amr ibnu Abbasah dan lain-lain sahabat radhiyallahu juga telah meriwayatkan dengan lafaz yang berbeza. Mereka yang dikunai dengan kasyaf dapat melihat dosa sedang gugur. Kisah yang paling masyhur adalah tentang Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Beliau dapat melihat dosa yang sedang gugur daripada tisian air wuduk. Selanjutnya ada sedikit penambahan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hazrat Utsman radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seseorang itu tidak harusnya tertipu dengan keadaan sedemikian itu. Maksudnya ialah seseorang itu jangan berbangga bahawa dosanya terampun melalui solat yang dikerjakannya itu, lalu memberanikan diri melakukan dosa lain pula. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala menerima solat dan amal ibadat kita, maka itu adalah semata-mata kerana kemurahan, ihsan dan kerahimannya. Sebenarnya kita sendiri telah mengetahui tahap mutu amal ibadat kita. Memang tidak dapat dinafikan bahawa solat berkesan menghapuskan dosa. Namun, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sama ada solat kita juga layak untuk perkara tersebut. Satu perkara lagi ialah sekiranya seseorang itu melakukan dosa dengan anggapan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Pemurah dan Maha Pengampun, maka sebenarnya itu adalah sikap seseorang yang langsung tidak mempunyai perasaan malu. Keadaan ini samalah seperti seorang ayah yang memberi jaminan bahawa dia akan memaafkan kesalahan-kesalahan anaknya. Namun, anak-anaknya pula mengambil kesempatan lalu dengan sengaja melanggar perintah-perintah ayah mereka dengan anggapan bahawa ayah akan memaafkan kesalahan mereka. Hadis ke-8. Diriwayatkan daripada Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu katanya, dua orang daripada kabilah Bali dari satu kampung di Kudaah telah memeluk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang daripada mereka telah mati syahid dan seorang lagi telah meninggal dunia setahun kemudian. Hazrat Talhah bin Ubaidullah radhiyallahu berkata, saya telah melihat dalam mimpi bahawa orang yang mati kemudian itu telah dimasukkan ke dalam syurga lebih dahulu daripada sahabatnya yang mati syahid. Kerana itu amat menghairankan saya. Saya kurang pasti sama ada saya sendiri atau orang lain yang menceritakan mimpi itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah dia yakni orang yang telah meninggal dunia kemudian itu telah berpuasa lebih sebulan Ramadan selepasnya dan mengerjakan solat 6,000 rakaat dan sekian banyak rakaat solat dalam masa setahun. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Keterangan. Sekiranya setiap bulan dalam setahun diandaikan mempunyai 29 hari dan dijarab dengan 20 rakaat solat, iaitu bilangan rakaat solat fardu dan witir, maka akan mencapai jumlah 6,960 rakaat. Malah jikalau terdapat bulan yang mengandungi 30 hari, maka bilangan 20 rakaat lagi perlu ditambah bagi setiap bulan tersebut. Bahkan, jikalau ditambah dengan bilangan rakaat dalam bagi solat-solat sunat, sudah tentu tidak terkira jumlahnya. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, kisah ini diterangkan dengan lebih jelas lagi bahawa Hazrat Talhah radhiyallahu sendiri telah menceritakan mimpinya. Dua orang daripada satu kabilah telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu memeluk Islam serentak.
Salah seorang daripada mereka bersemangat dan berani, tetapi akhirnya telah mati syahid dalam satu peperangan. Seorang lagi telah meninggal dunia setahun kemudian. Saya melihat dalam mimpi bahawa saya berdiri di hadapan pintu syurga. Kedua-dua pemuda tadi juga berada di situ. Seorang datang dari dalam syurga dan telah memberi izin kepada orang mati setahun kemudian itu supaya memasuki syurga, dan si syahid ditinggalkan di situ. Tidak lama kemudian datang pula seorang dalam syurga lalu mengizinkan yang mati syahid itu masuk dan memberitahu kepada saya, kamu boleh pulang, masamu belum tiba lagi. Keesokan pagi, saya menceritakan mimpi itu kepada orang ramai. Kesemua mereka berasa hairan dan tertanya-tanya sebab si mati syahid itu diberi izin memasuki syurga selepas orang yang mati syahid mati setahun kemudian itu. Semua mereka berasa hairan dan tertanya-tanya sebab si mati syahid itu diberi izin memasuki syurga selepas orang yang mati setahun kemudian itu. Orang ramai berpendapat bahawa si mati syahid itu sepatutnya terlebih dahulu memasuki syurga. Akhirnya mimpi itu diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mengapa kamu perlu berasa hairan tentang perkara itu?" Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, orang yang mati syahid itu ialah seorang yang bersemangat dan berani. Sebaliknya orang yang masuk syurga lebih awal ialah seorang pemuda yang kedua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah yang mati kemudian dapat beribadat lebih setahun?" Para sahabat menjawab, "Benar." Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Bukankah orang itu telah berpuasa lebih sebulan Ramadan?" Mereka menjawab, "Benar, dia telah lakukan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Bukankah dia telah melebihi sekian-sekian banyak sujud dalam solatnya sepanjang masa setahun?" Sahabat menjawab, "Benar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Oleh itu perbezaan antara kedua-dua mereka seperti langit dengan bumi." Kisah-kisah seperti di atas pernah dialami oleh beberapa orang yang lain. Dalam kitab Sunan Abu Dawud, terdapat satu kisah yang hampir-hampir serupa dengan kisah di atas. Diceritakan tentang dua orang sahabat yang tempoh kematian antara mereka cuma berbeza 8 hari saja. Sahabat yang kedua meninggal dunia seminggu selepas sahabat yang pertama, tapi terlebih dahulu memasuki syurga. Sesungguhnya, kita tidak dapat membayangkan betapa bernilainya solat. Sudah tentu ada sesuatu sebab sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa sejuk mata baginda sallallahu alaihi wasallam adalah dalam solat. Sejuk mata baginda menunjukkan bahawa solat merupakan sesuatu yang sangat dikasihi dan kenyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah suatu perkara yang kecil. Tersebut dalam sebuah hadis tentang dua orang saudara dan salah seorang daripada mereka telah meninggal dunia 40 hari lebih awal. Seorang lagi pula meninggal dunia 40 hari kemudian. Saudaranya yang pertama lebih soleh, maka orang ramai sangat-sangat memuji tentang kesolehannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Tidakkah saudaranya yang kedua juga seorang Islam?" Para sahabat menjawab, "Tidak syak bahawa beliau memang seorang Islam, tapi seorang Islam yang biasa sahaja." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu tidak mengetahui tahap yang dicapai oleh orang itu menerusi solatnya yang lebih 40 hari itu. Solat adalah berseumpama seorang yang mandi sebanyak 5 kali sehari di dalam sebuah sungai yang dalam, lagi bersih, yang mengalir di hadapan rumahnya. Adakah masih ada daki yang melekat pada badannya?" Seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi persoalan itu. "Kamu tidak mengetahui tahap yang dicapai oleh orang itu menerusi solatnya yang lebih 40 hari itu." Alhamdulillah, kita telah mendengar 3 petikan hadis berkenaan solat. Semoga kita dapat ambil iktibar dan sampaikan kepada mereka yang tidak mendengarnya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafii khusr, illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.